So dalam keadaan ini, kalau kita boleh imbas kembali pada 2011 di United Kingdom, okay? United Kingdom tiada satu parti yang dapat majoriti muda untuk tubuh kerajaan. Maka parti konservatif dan parti liberal demokrat punlah bergabung menjadi kerajaan gabungan. So kerajaan gabungan ini pilihan pertama ini, pilihan kedua itu dia bukan sekadar menolak. So susah nak membuat satu interpretasi yang baru dalam alaf yang baru ni. Inilah satu demokrasi yang membina. Mungkin kita akan lepas pertubuhan kerajaan ataupun kita kena semak semula. Kita mungkin kena memindah sedikit benda dalam perlembagaan kita untuk mengelakkan benda ni berlaku. Nak minta apa tu? Sedikit apa tu? Contohnya membenarkan penubuhan kerajaan minoriti. Contohnya. Ya. Sehinggalah dibuangkan oleh Dewan Rakyat. Baik, itu dia. Kerajaan minoriti yang perlu dibuat pada edisi pilihan raya kali yang ke-15 ini. Datuk Seri Kamal Amir, kita melihat sekarang ini banyak perkara yang nak menyelamatkan Malaysia ini dengan pelbagai cara. Sampaikan kena tubuh kerajaan minoriti. Sedangkan kita hidup dalam demokrasi, kita hidup dalam two-third majority yang sebelum ini. Tetapi kenapa agaknya sampai ke akhirnya banyak option kerajaan minoriti yang perlu dipilih? Apakah sikap pemimpin kita, sikap parti-parti dekat Malaysia ni yang membuatkan semuanya jadi huru-hara macam ni? Lina, apa khabar Pek? Pek bercakap dari sudut undang-undang. Saya melihat, terus terang saya katakan bahawa dalam keadaan sekarang ni, sepanjang musim pilihan raya dulu, rakyat sebenarnya bosan tengok perangai orang politik. Dan ini terbukti, bila nak tubuh kerajaan pun, masih lagi bertolak-tolak, kata orang Perak. Masih lagi bertolak dulu, tolak sini. Tuanku dah minta supaya diadakan perdamaian, diadakan satu kerjasama. Ada pula pihak yang menolak, yang menyanggah saranan Dunia Mahlia Pertuan Agong. Sebenarnya ini juga merupakan bibit-bibit penolakan rakyat terhadap perangai sikap orang politik. Dulu lagi, waktu kita susah, waktu rakyat menghadapi penderitaan, harga barang mencanak naik, rakyat tak dapat bantuan, menteri tak ada seorang pun yang sanggup motong gajinya. Rakyat menderita. Jadi, bila sampai musim pilihan raya, kamu jumpa rakyat, minta rakyat undi daripada rakyat. Apakah rakyat boleh yakin dengan sikap kamu yang mementingkan diri sendiri? Kebanyakan pemimpin lain tak ada. Nak jaga tembonok diri sendiri, nak jaga jawatan, nak jadi menteri. Dah ada tubuh kerajaan. Kali pertama, kerajaan Pakatan Harapan bergaduh pula. Rakyat bosan melihat kerana adanya langkah Sheraton. Naik langkah Sheraton yang selalu saya katakan, kesongsangan dalam demokrasi. Parti yang majoriti dinafikan. Naik parti yang minoriti mentadbir negara. Jadi rakyat yang cinta damai, rakyat yang mahu melihat negara ini dibangunkan dengan persefahaman. Tak ambil kisah apa kaum pun, apa bangsa pun, apa keturunan pun. Rakyat kata kami nak lihat sebuah negara yang damai, negara yang makmur. Dinafikan oleh pemimpin. Akhirnya rakyat kata kalau ini keadaannya aku buang semua. Ini bagi saya kalau nak ikut kata padan kamu ke dia orang. Sekarang dah tak boleh tubuh kerajaan. Masih lagi. Dah rakyat dah ajar dia orang pun tak nak tubuh kerajaan. Perdamaian. Agong kata duduklah berdamai. Kamu dapat 82 kursi. Kamu dapat 73. Tubuhlah kerajaan perdamaian. Unity government. Tak nak. Tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Apa benda ni? Politik, saya kata kadang-kadang politik is the art of deceiving mankind. Tapi dalam waktu yang sama, gunakanlah politik ini untuk menyantuni kehidupan rakyat. Gunakanlah politik ini untuk kita mencapai impian rakyat. Rakyat akhirnya membuat keputusan menolak mereka. Itu pun masih tak sedar diri lagi. Saya yakin kalau keadaan akan datang, mungkin rakyat akan pilih Apek jadi calon Perdana Menteri. Lebih senang. Lina, ya. Baik. Mungkin ya. Kita melihat itulah. Apa yang berlaku sebenarnya? Keegoan kedua-duanya. Kalau kita melihat tadi Datuk Sri katakan dah diundi majoriti.
BN juga telah dihukum oleh rakyat Malaysia untuk kali kedua PRU14 dan 15 daripada sebelum ini tiba-tiba saya lost. Berapa kerusi? 70 kerusi. Sekarang ini ada 30 kerusi. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau Apek boleh lihat kepada sikap-sikap kedua-dua parti ini, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan sebenarnya kalau saya lihat di media sosial juga yang menyalahkan Barisan Nasional dalam kekalutan nak mencari kerajaan dan Perdana Menteri ini. Okey, kita kena faham kenapa mereka enggan bekerjasama antara satu sama lain. Nombor satu, halat tujuan berbeza. Kalau contohnya, Pakatan Harapan dalam manifesto dia menjanjikan pengiktirafan UEC. Tetapi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tidak sanggup lakukan demikian. So apabila buat kerajaan gabungan, nak laksana pengiktirafan UEC ke tak nak? Contohnya. Kalau laksana UEC, maka sebahagian daripada kerajaan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional telah mengkhianati janji mereka terhadap rakyat. Kalau tidak mengiktiraf UEC, maka Pakatan Harapan pula yang mengkhianati janjian mereka terhadap rakyat. So ini fallback kepada rakyat sebab sekarang rakyat minda dia pecah tiga. Barisan Nasional dituduh korupsi. Okey, banyak pemimpin yang berada di kluster mahkamah itu sebab lepas undi 18 tertibanya ada 6 juta pengundi baru yang diregister didaftarkan secara automatik. Mereka lebih memihak kaum Melayu, lebih memihak kepada Perikatan Nasional yang dianggap sebagai lebih bersih dari segi persepsi. Manakala pengundi Cina, okey, termasuk undi 18 memihak kepada Pakatan Harapan yang dianggap sebagai lebih liberal. So, kalau kerajaan gabungan antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan bermaksud salah sebahagian daripada rakyat Malaysia akan dikhianati. Kalau bergabung dengan Barisan Nasional yang telah ditolak oleh majoriti rakyat Malaysia, maka mereka yang bekerjasama dengan Barisan Nasional akan dianggap sebagai mengkhianati mereka yang diberi mandat. So, dari segi politik dan dari segi persepsi, gabungan kerajaan dengan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, salah sebahagian besar rakyat akan rasa dikhianati sebab rakyat bila dia undi sesebuah kerajaan, dia mahu kerajaan itu bukan saja ditubuhkan, malah melaksanakan apa yang dia inginkan. Contohnya laksana UEC bagi Pakatan Harapan. So kalau gabungan kerajaan, salah sebahagian besar akan dikhianati, maka parti-parti yang mengkhianati rakyat itu akan ditolak seperti Barisan Nasional pada PRU akan datang. Sanggupkah satu parti ditolak semata-mata untuk penubuhan kerajaan? So, kalau nak salahkan parti-parti Barisan Nasional itu, saya rasa tidak adil lah. Sebab Barisan Nasional telah dari segi kenyataan pemimpin BN semalam yang telah menyatakan akan kekal dalam barisan pembangkang itu, rasa-rasanya penyokong PN paksa, secara separuh paksa Barisan Nasional untuk bergabung dengan mereka dan Pakatan Harapan pula separuh paksa Barisan Nasional bergabung dengan mereka. Ini tidak adil bagi Barisan Nasional. Barisan Nasional harus kekal sebagai pembangkang. Itulah mandat rakyat. BN kekal sebagai pembangkang. Tapi ini baru yang kita terima. Yang ini kenyataan media daripada Setiausaha Agung MCA, Datuk Chong Sin Woon, bertarikh hari ini 23 November. Sedikit saya bacakan mengenai kalau ada Jamie nanti boleh siarkan ya. Kalau ada di grup kita, di grup Malaysia Gazette. Baik, ini ditegaskan bahawa isi kandungan surat bertarikh 22 November semalam dengan menggunakan kepala surat BN yang ditandatangani pengerusi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengenai BN memberi sepenuh kepercayaan dan sokongan kepada pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri 10. Bukanlah keputusan yang dibuat secara konsensus dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada malam tadi 22 November. Sebaliknya, Dewan Tertinggi BN kekal dengan pendirian berkecuali dan tidak menyokong mana-mana pihak buat masa ini. Apa yang berlaku dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN malam tadi, MCA dan parti-parti komponen BN telah mempersoalkan tindakan Zahid yang dilihat secara jelas bercanggah dengan apa yang diputuskan oleh Dewan Tertinggi BN. Pada mulanya, beliau cuba menafikan mengenai surat tersebut, namun mengakuinya selepas salah seorang anggota Dewan Tertinggi BN mengemukakan bukti yang sah. Surat yang diserahkan kepada Agong secara jelas melanggar ketetapan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi BN yang dilihat dipersembahkan maklumat salah kepada Yang di-Pertuan Agong. Justru MCA percaya Datuk Seri Ahmad Zahid tidak lagi layak memimpin BN secara pengerusi dan sekali lagi menggesa agar beliau meletak jawatan secara terhormat
seterusnya digantikan dengan Datuk Seri Haji Muhammad Hassan seperti yang disarankan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN malam tadi. Datuk Seri, apa cerita mengenai inilah dia Datuk Seri Ahmad Zahid mungkin dikatakan telah menggunakan kuasanya sebagai pengerusi Barisan Nasional tanpa ada sebarang persetujuan tetapi menghantar surat dengan erti kata seperti apa yang kata tadi paksa. Tadi menyatakan PN paksa tapi sekarang ini PH paksa. Komen Datuk Seri. Ya, sebenarnya setiap calon sewaktu mereka menerima watikah kena refer balik pada watikah asal bahawa mereka bersetuju seandainya mereka dipilih oleh rakyat sebagai calon, sebagai wakil rakyat, mahu kuasa untuk merunding apa sahaja serah pada Presiden dan pengurusi. Ini kena balik pada asal. Jadi kemudian ada perbincangan dan sebagainya, ada setuju tak setujunya. Tapi saya melihat matlamat Datuk Seri Hamidi adalah untuk menegakkan demokrasi. Prinsip demokrasi, majority mesti diterima walaupun dia menang satu undi. You menang satu undi pun itu dikira you menang. Keabsahan ini diambil kira. Tiba-tiba nak pergi sokong Perikatan Nasional apa hal? Bukan saya menyokong Datuk Seri Ibrahim, tidak. Saya melihat dari segi prinsip demokrasi. Walaupun sekarang ni kita ada 40 orang, 5 orang bertanding. Satu orang dapat 20 undi, yang lain dapat 8 undi, dapat 10 undi, 11 undi. Jadi undi lebih hanya satu undi sahaja. Dengan keadaan ini, yang lebih 2 undi inilah yang berhak untuk diletakkan sebagai tempat yang sahnya. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO khususnya berbalik kepada surat perlantikan mereka watikah waktu nak bertanding dulu. Saudara saya dengar juga benda ni, kita ada surat watikah sebelum nak ambil watikah tu semua kena sign. Apa tak bertanding tak tahulah. Saya yakin ada surat. Berdasarkan pada surat itu sepatutnya it will supersede whatever the meeting. Sepatutnya mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional akur pada apa yang diputuskan pada awal. Kita ni sekarang ni ubah, besok ubah, lusa ubah. Bila nak selesainya kalau macam ini? Saya agak tersinggung kalau dengan kenyataan daripada Syarikat Agung MCA. You cuma menang 2 kursi sajalah. Terus sekarang ni 30 kursi yang dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Hormatilah. Saya merasakan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional dan waktu yang sama sebagai Presiden UMNO. Dia berpegang kepada waktu perlantikan ataupun penyerahan surat watikah itu ada perjanjian. That agreement sustain. Macam mana Perdana Menteri yang lalu, dia ikut apa perjanjian dia dengan Datuk Ismail Sabri, dengan Tan Sri Muhyiddin. Walaupun UMNO tak tahu. Kalau nak ikut benda begitu, janganlah kita nak blame orang. Hanya for the sake of blaming. Sekarang ini, masanya untuk ditubuhkan kerajaan sesegera mungkin. Rakyat akan terus menderita ni. Apa masalahnya? Saya menegakkan prinsip demokrasi. Buat macam mana pun bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar dijadikan Perdana Menteri. Saya tak suka. Apa pula tu ada balonnya bagai nak rak orang UMNO ni. Saya orang UMNO. Bagai nak rak dalam musim kempen Barisan Nasional macam-macam. Rafizi dan sebagainya. Bila rakyat sudah membuat keputusan, terimalah hakikat bahawa ini kehendak rakyat. This is a principle of majority of demokrasi. Jangan kita nodai prinsip demokrasi. Kalau kita menodai prinsip demokrasi, akhirnya negara kita terjebak macam mana dulu. Yang sungsang. The minority control the majority, kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Minority lagi, 6 kursi saja yang ada dengan Tan Sri Muhyiddin. So jadi Perdana Menteri, tumbang. Minority menguasai majority, inilah akibatnya. Jadi saya ingat, saya merasakan, jangan kita mengatasi ataupun melanggar prinsip. Moment you melanggar prinsip, maka bagi saya rosak negara. So saya nak tanya dengan apa? Yang mana lebih penting? Mesyuarat Majlis Tinggi Perikatan Barisan Nasional ataupun surat akuan bersumpah yang dilakukan oleh mereka tentang Presiden UMNO diberi hak dan kuasa untuk merunding bagi menubuhkan kerajaan. Bagi saya pegang pada prinsip awal. Ini persoalannya. Saya dah jawab, Pak. Boleh saya jawab? Ya. Okey, saya setuju dengan Datuk Kamal Amin, Datuk Seri. Sebab dari konteks perundangan ni,
kalau nak kita kena baca dua perception. Satu dari segi konteks perundangan dan satu dari konteks praktis konvensional. So dari segi perundangan, apa yang Datuk Seri Amir Hijaz fans ha? Fan, Amir Hijaz fans. Betul. Sebab sudah sign sebelum pilihan raya Watika bahawa Presiden akan mewakili parti secara menyeluruh untuk berunding, maka itu adalah satu perjanjian yang sah. Dia sah kerana ada satu undang-undang baru yang telah digazetkan, diwartakan sebelum PRU, iaitu Akta Anti Lompat. So, Akta Anti Lompat menyatakan bahawa kalau kamu tidak sehaluan dengan parti anda dan kamu dipecatkan daripada parti disebabkan ketidaksehaluan ini daripada parti, maka kamu boleh dianggap sebagai melompat. Dan dengan ini, apakah dari segi perundangan adalah kalau parti ada satu hala tuju, iaitu contohnya dalam konteks ini, Presiden akan mewakili parti untuk rundingan kerusi, maka itulah adalah hala tuju parti sehingganya ditukarkan sebaliknya mengikut jalan yang sah. Okey, itu dari segi konteks perundangan. Saya setuju penuh dengan Datuk. Cumanya saya rasa, ini pendapat peribadi. Ini pendapat peribadi yang berbahagia Datuk Chong, Setiausaha Agung MCA telah mengangkat satu conventional practice di mana pada 2018 Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Najib Razak telah meletakkan jawatan setelah dikalahkan pada PRU sebelum ini. Itu bukan binding, itu bukan dari segi perundangan, itu bukan seharusnya dilakukan dari segi perundangan, tapi itu hanya satu convention. Kalau kita tengok negara lain pun sebegitu. Contohnya Ed Miliband di UK mewakili Labour Party untuk PRU tapi dikalahkan oleh David Cameron, dia pun meletakkan jawatan selepas dikalahkan. So itu hanya praktis saja, conventional practice. Kalau dari segi perundangan, saya setuju dengan Datuk Amir. Itu kelaziman. Kalau dah kalah, bertanggungjawab, Datuk Seri. Kalau kita melihat seperti Datuk Seri katakan tadi mengenai perlu mengambil kira watikah itu, bagaimana pula dengan keputusan daripada PAU 2021 Mac yang menyatakan no DAP, no UNWA, no Bersatu itu? Bagaimana pandangan Datuk Seri? Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka melihat atas kepentingan mereka. Kerana waktu nak menubuhkan kerajaan, boleh pula dengan Bersatu. Sedangkan PAU dah memutuskan tak boleh dengan Bersatu. Hari ini tak boleh pula dengan DAP. Apakah salah? Sebab mereka dah susah melanggar. Itu perempuan PAU. Yang kedua, saya nak mengulas tentang peletakan jawatan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat kita yang arif, undang-undang. Saya melihat kalau nak letak jawatan, kalaulah kerana ini, maka Presiden UMNO letak jawatan, orang yang paling wajar mentakwal jawatan sekarang ini adalah Perdana Menteri. Kerana kerajaan beliau ditolak oleh rakyat. Ini fakta. Dan Datuk Ismail Sabri adalah the poster boy. Apakah rakyat sudah menolak beliau untuk jadi calon Perdana Menteri? Sekarang ni kalau mungkin lah nak berjumpa balik, nak bincang, nak letak balik sebagai Perdana Menteri. Ini menolak kehendak rakyat. Dua. Yang ketiga, Datuk Mak Hassan. Beliau adalah sebagai pengarah pilihan raya. He is a sole person yang bertanggungjawab atas gerak kerja pilihan raya. Juga ditolak oleh rakyat. Jadi kalau nak suruh tak jawatan, Presiden kalau tak jawatan, timbalan Presiden tak jawatan, naik Presiden tak jawatan. So apa jadi pada parti? So bagi saya, sebab itu saya tak bersetuju. Itu adalah sekadar praktis, bukan adalah undang-undang. Mestikah parti kamu kalau kalah kamu kena tak jawatan? Saya tak bersetuju sama sekali. Saya haraplah Datuk Seri Zahid Hamidi berfikiran matang kali ini. Jangan letak jawatan ahli-ahli. Sebab saya melihat keadaan sekarang ini perlu diselamatkan dari segi politiknya. Dan yang paling penting tubuhkan kerajaan. Sudah gaduh-gaduh tu. Rakyat dah kata aku nak yang ini. 83 kursi dah bagi pada Syed Anwar Ibrahim. Biarlah dia pimpin. Kita pula kalau nak jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang bermaruah. Kalau nak mencipta kerajaan, boleh, tak ada masalah. Terpulanglah pada orang yang berjaya menjadi yang dipilih sebagai yang menang. Dalam prinsip demokrasi, yang kalah mesti memperakui yang menang. Dan yang menang tidak boleh menzalimi yang kalah. Ini prinsip kena jaga. Jadi ada soalan begini, bukan mesti letak jawatan ni nak. Apa? Takkanlah besok berhenti. Ada besok. Ya.
penolakan ini bukan semata-mata tadi Datuk Seri menyatakan ada 3 watak yang perlu diletakkan jawatan ataupun meletak jawatan Zahid, Tok Mat dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi penolakan rakyat lebih besar terhadap isu mahkamah, isu peribadi Datuk Seri Ahmad Zahid. Kerana itu secara hukumnya UMNO dan Barisan Nasional itu dihukum dalam PRU kali ini. Saya tidak melihat begitu. Itu memang persepsi. You berseberam sama dengan you adalah peguam. No one is guilty unless proven by the court. First case dibuang dalam mahkamah. Sekarang ni beliau sedang membela dirinya. Sebab itu, beliau tidak menamakan diri dia untuk berada dalam kabinet. Untuk bersama-sama, tak ada. Sebab dia masih lagi nak membersihkan diri dia. Berbalik kepada prinsip undang-undang, no one is guilty unless proven by the court. Macam mana yang ada? Cuba cakap. Nak betulkan sedikit salah faham di sini. Apa yang diutarakan oleh Dato' Chong tidak mewakili pandangan saya. Yang Dato' Chong MCA, sebab saya bukan ahli MCA. So apa Dato' Chong cakap bukan pandangan saya tu, ada betulkan persepsi di sini. So, soalan apa tu tadi? Soalannya, saya katakan mengenai penolakan BN itu adalah disebabkan oleh isu yang terkait dengan Datuk Seri Ahmad Zahid. Tetapi Datuk Seri kata belum tentu bersalah sekiranya belum lagi dihadapkan ke mahkamah. Datuk Amir memang faham pemikiran saya lah. Saya buat Facebook posting tiap-tiap hari nak menjelaskan kepada orang. Like Datuk cakap tadi, innocent until proven guilty. Even guilty pun kita kena ikut rule of law. Kalau dia guilty sebab dia lantik peguam negara yang bias, dia lantik ketua Pesuruhjaya SPRM yang terdiri dari ahli politik tu, even guilty pun saya sebagai peguam pun tak mengaku itu guilty. Apatah lagi sebelum disabitkan hukuman. Terima kasih Datuk Amin. Inilah saya buat posting tiap-tiap hari nak jelaskan kepada rakan-rakan yang kurang mahir dalam bidang perundangan. Memang kalau persepsi itu sudah terbentuk sebab dia kluster mahkamah, maka dia korup ni, ini adalah satu sejenis penipuan politik tau. So memang saya setuju dengan Datuk Amin, ini memang satu penipuan politik. Kalau orang terberdaya dengan penipuan politik dan menolak Barisan Nasional, ini tidak adil untuk Barisan Nasional lah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah saya nampak bahawa orang dari Perikatan Nasional takut kalau tidak jadi kerajaan, mungkin antara kalangan mereka akan didakwa juga. Tapi memang orang Pakatan Harapan pun sudah ada pemimpin yang didakwa. Contohnya Lim Guan Eng, Syed Saddiq, Barisan Nasional Dato' Sri Zahid Hamidi ke sesuatu, tapi belum disabit oleh mahkamah. Belum disabit itu kita kena anggap sama ada Dato' Sri Zahid Hamidi ke Lim Guan Eng ke sebagai orang yang tidak bersalah lagi. Cumanya kalau Pakatan Harapan menjadi kerajaan, apa yang pemimpin daripada Perikatan Nasional takut ialah mungkin mereka akan didakwa dan masuk kluster mahkamah akan semua sama rata lah. Saya nampak keadaan sebegini. Maka Perikatan Nasional dia macam mana pun dia tak boleh tubuh kerajaan dengan Pakatan Harapan. Kalau dia tubuh dengan Kerajaan Harapan kalau dia tubuh pun yang jawatan yang paling hangat jadi rebutan antara dua-dua parti ini ialah jawatan Peguam Negara dan juga Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sebab siapa dapat mencalonkan calon yang memihak kepada mereka, parti yang lain dia akan dibina persepsi bahawa dia terlibat dengan kes rasuah. So saya setujulah dengan Datuk Amir. Datuk Amir dia macam ni, saya selalu buat posting innocent until proven guilty, tapi saya pula yang dituduh sebagai memihak orang yang bersalah. Saya kata saya tengah nak menjelaskan orang tidak boleh dikatakan bersalah jikalau dia belum disabit ataupun cara penyabitan tu tidak mengikut rule of law. So saya setujulah dengan apa yang Datuk Amin cakap. Baik, hari ini juga Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitah perkenan untuk Istana Negara menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu esok. Perbincangan tersebut supaya Seri Paduka Baginda mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu bagi membolehkan Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan juga negara. Perkembangan terkini itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataannya hari ini. Sehinggalah kena ada persidangan Raja-Raja Melayu untuk menentukan siapa yang boleh menjadi pentadbir, siapa yang boleh menjadi kerajaan. Datuk Seri, kita melihat sekarang ini permainan ini bukan hanya permainan, saya rasa BN antara yang terpalit dengan permainan daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional ni. Apa yang boleh dikatakan, Datuk Seri?
Saya sebab itu kadang-kadang orang tak faham. Saya minta tanya APEC juga. Saya ingat APEC pun juga bersetuju. Negara kita ini adalah negara raja berperlembagaan. Agung itu sikapnya bukan supreme. Bukan macam fully monarki ataupun raja yang supreme. Kita adalah paramount. Equal among equal. Sebab itu, sebelum baginda membuat keputusan, saya yakin bahawa apa yang telah ada pendapatan pertemuan Dunia Mawadam Tan Agong dengan ketua-ketua parti dan tadi pun telah menerima menghadap ini Datuk Seri Zahid Hamidi menerima menghadap Datuk Memasan dan menerima gambaran semuanya. Baginda harus mempersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk dipersetujui, sebab bagaimana saya katakan, negara ini bukannya satu orang yang rule. Kita ada majlis, kita ada kalau majlis council brothers ni juga akan diberitahu ini dapatan. Jadi artinya keputusan yang dilakukan oleh istana negara itu bukan a sole decision. Ini juga adalah keputusan ramai persetujuan setelah melihat semua aspek. Again saya katakan bahawa kita dalam keadaan pemimpin negara kita lah paramount konsepnya, bukannya supreme. Jadi Duli Yang Mulia Tuan Agong menjemput, mengundang brothersnya daripada negeri-negeri yang lain, sultan-sultan, menerangkan ini jabatan baginda bahawa sewajarnya lah orang ini dilantik sebagai Perdana Menteri. Sebab jawatan Perdana Menteri amat penting. Sebagaimana kata saudara APEC tadi, kalau bila nak jadi Perdana Menteri, memastikan siapa pengarah ketua pengarah SPRM, ketua peguam negara. This is very important. The important position yang akan mentadbir negara, sebab kita juga mengamalkan separation of power. Tapi jangan lupa kita tertakluk di bawah istana. Raja-raja Melayu, Duli Yang Pertama Agong mengetuai raja-raja Melayu. Dan di bawah baginda tu ada 3, eksekutif, legislatif dan judiciary. Tugas eksekutif mentadbir negara keseluruhannya, polis, askar, tentera, kaki tangan kerajaan, agensi-agensi perniagaan dan sebagainya. Kemudian legislatif, legislatif kan? Mereka adalah sebenarnya mereka pembuat undang-undang. Yang hairannya legislatif pun kadang tak tahu undang-undang. Ini saya marah ni. Yang ketiga adalah judiciary yang akan menterjemah, yang akan melaksanakan setiap perundangan yang telah diluluskan. Cuba lihat, bila kita nak buat satu undang-undang tu, Dewan bersidang, Dewan Rakyat bersidang, Dewan Negara bersidang, semua dah setuju, maka diangkat, disembahkan pada Duli Yang Maha Agung untuk dipersetujui. Kalau tak dipersetujui oleh Agung, kena patah balik. This is the power of the palace. Jadi kita ni raja berperlembagaan. Ini sudah jelas. Jadi sebab itu saya lihat bahawa saya yakin bahawa kita sudah pun mendapat orang tertentu yang bakal dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Cuma Duli Yang Maha Tan Agong memanggil brother rulers supaya menjelaskan ini dapatannya, minta persetujuan. Ini pandangan saya. Macam mana Alex? Tukar Apa? Alex. Menung tanya apa ni hal? Okey, tadi ada satu komen Jamie yang tadi tu di atas yang panjang sih, kalau boleh saya bacakan. Okey, yang ni. Yang ni. Jika boleh rendahkan ego, apa guna berbalah tentang siapa PM? Okey, sekejap. Siapa berkuasa jika ekonomi kita merudum? Tak kesiankah dekat rakyat semua? Jadi carilah satu titik penyelesaian dengan meletakkan, mana tadi Jamie? Dia dah ternaik banyak sangat komen. Letakkan di mana tadi? Okey, dekat situ. Letakkan ke tepi ego. Dia naik lagi, terlalu banyak komen ni. Ego atau prinsip parti yang sebelum ini masing-masing bertegas. Nak pulihkan ekonomi bukan mudah. Silap-silap kerajaan baru nanti kena double work. Tadi yang penting, rendahkan ego asalkan dapat mencapai sebuah negara, lagi-lagi ekonomi sedang merudum. Komen. Kalau saya seorang yang bukan terlatih sebagai peguam, saya mungkin setuju dengan ni. Tapi malangnya dalam keadaan ini saya adalah seorang peguam bela dan peguam bicara. Dan salah satu topik utama ialah perundangan tentang perlembagaan. Perlembagaan telah meletakkan bahawa Perdana Menteri harus mendapat sokongan majoriti muda daripada ahli Dewan Rakyat. Maka kalau kita masukkan dalam politik ni, kalaulah kerajaan bergabung untuk tubuh kerajaan, nak ikut cara siapa?
Contohnya PN dengan PH. Nak iktiraf UEC ke tak nak iktiraf UEC? Yang janjikan turun tu nak turun ke tak nak turun? So itulah yang masalah yang seterusnya. Sebab sebagai rakyat kita sekadar nakkan satu kerajaan untuk menjalani fungsi-fungsi kerajaan. Tapi ego itu bukan ego. Saya tidak setuju. Itu adalah hayat politik. So dalam pandangan saudari yang meletakkan ego sebenarnya dalam hakikatnya meletakkan hayat politik. Kalau contohnya DAP bergabung dengan PAS dan polisi-polisinya adalah lebih kecenderungan ke DAP, maka PAS akan kehilangan hayat politiknya sebab dia telah mengkhianati orang yang mengundi dia. So saya tengok dari segi perundangan dan juga dari segi politik, ego tu kena digantikan dengan hayat politik. Contohnya kalau rakyat ingin menyeru membentuk satu kerajaan, rakyat kena secara kolektif memberitahu parti yang anda telah mengundi, contohnya PAS. PAS mohonlah bekerjasama dengan DAP. Kami tidak akan meminta PAS untuk naikkan RUU 355. Sanggupkah PAS buat macam tu? Ataupun orang yang meletakkan kepercayaan kepada DAP, DAP lah gabunglah kerajaan dengan PAS dan kami tidak akan menuntut pengiktirafan UEC. Sanggupkah rakyat secara kolektif memberitahu ahli-ahli politik yang mewakili anda untuk meletakkan, mengetepikan ketidakfahaman, disagreement dan menubuhkan satu kerajaan. So satu lagi saya setuju dengan Datuk Seri tadi tentang penubuhan kerajaan. Memang dalam perlembagaan khususnya perkara 43(2)A menyatakan tuanku, okey, pada hematnya mendapati seorang ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majoriti muda harus dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi dia perlembagaan tidak menyatakan apakah cara untuk menentukan apa maksud dia hemat. Pada hematnya, dia contohnya pada 2020 tuanku melaksanakan perkara ini dengan memanggil setiap ahli parlimen untuk sign surat akuan sumpah di depan tuanku. Dan kali ini tuanku dan berbincang dengan Majlis Raja-Raja. Inilah adalah cara dan budi bicara secara demokrasi. Walaupun institusi diraja, tapi secara demokrasi berbincang dengan tuanku-tuanku dari negeri yang lain untuk mencapai definisi hematnya. Daripada sebenarnya perlembagaan meletakkan kuasa yang memang tinggi terhadap tuanku. Pada hematnya diri sendiri, your sole decision, budi bicara tuanku. Tapi tuanku masih nak berbincang. Ini menunjukkan tuanku kita seorang yang mengutamakan sistem demokrasi. So ini memang patut kita pujilah. Baik, saya nak tanya, soalan ni saya nak ajukan kepada kedua-dua, tapi mungkin Datuk Seri boleh mulakan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan derhaka? Kalau kita melihat semalam ketika ketua-ketua parti diminta menghadap Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dan dinyatakan bahawa untuk cadangan Seri Paduka Baginda untuk penggabungan ataupun unity government, kerajaan perpaduan itu ditubuhkan dengan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan kerana kedua-duanya mempunyai kerusi yang tinggi. Namun kita melihat bahawa kenyataan media ataupun sidang media daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam menyatakan beliau tanda tangan tetapi di atas itu tulis tidak bersetuju. Apa yang dikatakan nanti, apa yang juga mungkin dari sudut perundangan mengenai derhaka kepada titah baginda? Silakan Datuk Seri. Dia ada dua perkara yang agak perlu dihayati. Ya. Pertama, satu budaya. Orang Melayu ni budayanya adalah budaya sentiasa menjunjung. Sebab itu, kerja rakyat digelek, kerja raja dijunjung. Titah raja ni, dan kadang-kadang tidak banyak orang mentafsirkan, seolah-olah kadang-kadang itu raja itu adalah wakil daripada Allah SWT untuk mentadbir sebagai payung. Dan dari segi orang Melayu pula, raja itu adalah payung mahkota. Tinggi darjat mulianya. Zaman dulu-dulu kalau langgar titah tuanku ni, itulah. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang sopak. Itu kalau dibaca daripada hikayat Melayu lama. Dalam istilah hari ini, apa-apa cadangan yang diutarakan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong, tentulah baginda telah pun memikirkan semua aspek. Jadi saya yakin baginda juga melihat tak ada satu parti pun yang majoriti. Kenapa tidak kamu cantumkan? Berlembutnya tuanku ni. Tapi tiba-tiba kamu dengan begitu mudah kamu tolak dan lepas itu kamu buat press conference lagi. Menyatakan. Ini seolah-olah seperti nak memalukan istana. Ini yang dia harap sebagai menderhaka kepada titah tuanku. Tuanku cuma bagi saranan. Bukannya tuanku kata, you mesti ikut.
Jadi kalau begitu tuanku akan menitahkan. Bila sampai masanya tuanku akan titahkan. Kalau derhaka dengan apa raja-raja Melayu, hukum dulu, hukum bunuh. Jangan lupa, ini kita Melayu ni ada adatnya, ada kesopanannya, ada kita tamadun kita dari dulu lagi. Kita mesti mendidik. Kerja rakyat digerek, kerja raja dijunjung. Sekarang ni kerja raja nak tengok rakyat ni baik supaya ekonomi dapat disuburkan balik, supaya ditenteramkan negara balik, supaya didamaikan semua rakyat ini. Yang satu daripada Parti Keadilan, satu daripada Pakatan Harapan. Berdamailah kamu. Tuanku juga yakin dia akan panggil pada UMNO. UMNO ni memang sentiasa patuh pada raja-raja Melayu. Dan bagi dia yakin boleh mendamaikan suasana ini, tiba-tiba kamu boleh tolak bulat-bulat. Bagi saya ini penderakan yang teramat. Secara simboliknya. Kalau neraka begitu, tentang, berbahas tak boleh. Tetapi bila kamu membuat satu sidang media, menceritakan keegoan kamu, Perikatan Nasional tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya rasa benda itu seolah-olah menampar pipi duli yang bawalia tuanku yang Tuan Agong. Saya rasa tak sepatutnya. Sebab kita ni rakyat yang sentiasa menjunjung kedaulatan, duli-duli. Kita nak bercakap dengan raja pun tak boleh begitu. Kita kalau salam, junjung kasih tuanku. Kalau tuanku beri anugerah pada kita pun, tuanku junjung kasih. Bukannya terima kasih. Ada ayat-ayat nak digunakan. Sepatutnya, kalau tidak dia kata saya mendapat saranan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong mencadangkan. Tetapi setelah saya memikirkan sedalam-dalamnya pada hematnya, tidak sampai waktu kesesuaian bagaimana kita terahlah pada tuanku untuk memikirkan menggunakan kuasa baginda untuk melantik sesiapa. Buat masa ini kami BPH Perikatan Nasional masih mahu kekal sebagai pemagang. Itu sepatutnya begitu. Tapi ini tidak. Tolak, tidak ada kerjasama. Ini yang saya katakan penderakaan. Jadi tidak salah kalau rakyat mengatakan bahawa apa yang dilapaskan oleh pengurusi Perikatan Nasional itu satu penderakaan yang bagi saya tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Lina. Baik. Mungkin dari sudut undang-undang derhaka itu ada juga begini ada ataupun berbeza ataupun itu kenyataan biasa saja. Ini memang tidak adil bagi saya sebab Datuk sudah jawab yang apa yang saya jawab tapi I refine sikit lah. Ya. Sebab apa yang berlaku 2 hari lalu saya nampak satu video. Tuanku keluar dari istana jumpa dengan rakan-rakan dari media dan tuanku dalam memberi pesanan jangan percaya siapa yang cakap ni cakap tu. Hanya Istana Negara akan keluar kenyataan rasmi dan tiada satu kenyataan rasmi istana menyatakan tuanku meminta Barisan Nasional dalam kerajaan gabungan maupun melantik Anwar maupun melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, tiada. So yang saya setuju dengan Datuk Seri ini, pemimpin-pemimpin politik maupun PH maupun BN maupun Perikatan Nasional tidak sepatutnya membuat pisinan kod apa yang tuanku nak cakap tu pesanan seperti Datuk yang cakap memang pesanan itu bukan satu titah rasmi. Tuanku sendiri dengan bijaksana tuanku telah menyatakan kepada rakan-rakan media jangan percaya apa yang orang cakap tentang apa yang saya cakap. Kita ikut kepada titah tuanku. Itu memang titah tuanku yang direct sebab video sudah ada tu. So, kepada pemimpin-pemimpin sekalian, janganlah kod apa yang tuanku cakap dan tuanku titahkan ni, tuanku titahkan tu. Hakikatnya itu sepatutnya confine dalam singgahsana sahaja tu. Jangan, it's a secret, it's supposed to be a secret, supposed to be sulit dan rahsia. Rakyat kita kalau nak dapatkan apa-apa persepsi terhadap Istana Negara, baik kita hanya dapatkan daripada satu saluran saja, iaitu kenyataan rasmi Istana Negara. Yang lain-lain tu orang cakap tuanku titah ni, tuanku titah tu kita seharusnya mengendahkan. Jangan kita percaya. Baik. Ada yang menyatakan bahawa mungkin walaupun sekarang ni tidak ada unity government tetapi mungkin selepas ini boleh ada. Contohnya dengan memberikan pendahuluan ataupun dimulakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk tempoh 2 tahun. Kemudian 2 tahun setengah. Kemudian 2 tahun setengah lagi diberikan peluang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa gelak kena. Mungkin boleh macam tu. Itu terpulanglah antara perjanjian antara kedua-dua parti ini, cumanya saya rasa tidak tak mungkin. Cuma bukan tak mungkin lah, dia kemungkinan kebarangkalian ini berlaku memang rendah dari sudut politik.
Sebab dua ni parti yang berjanggahan dan mereka memberikan satu gambaran bahawa parti yang mereka bakal contohnya bergabung ini adalah parti yang rakyat sepatutnya menolak. Bagaimana pula mereka boleh membuat satu kerjasama yang bakal mencetuskan satu peperangan antara dua parti ini, siapa yang menjadi Perdana Menteri dahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu ke Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu. Sekadar ini sahaja perjanjian ini tidak akan tercapai. Cumanya saya nak bagi tahu, tadi saya tengok ramai yang komen ni, yang menang, yang kalah. Sebenarnya dari sudut perlembagaan kita, tiada parti yang menang dalam PRU ini. Semua Pakatan Harapan, GTA, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional semua kalah. Tiada parti yang melebihi 112, maka seharusnya kita memandang kes ini sebagai semua kalah. Apa yang berlaku? Kalau kita tengok negara contohnya Australia, contohnya saya sebut negara ini sekadar fakta saja, bukan menyatakan sokongan apa-apa pun. Negara Israel, pada beberapa tahun lalu, tahun lepas, sebab tidak dapat majoriti muda di Australia dan juga di Israel. Australia tu zaman dulu beberapa puluh tahun lalu lah. Pilihan raya diadakan 3 kali dalam setahun. Pilihan raya boleh diadakan lagi, diadakan sehingga dapat majoriti muda. So apakah ini memang akan mendatangkan kerugian kepada ekonomi, ketidakstabilan, tetapi untuk demi menghormati sistem demokrasi secara raja perbelanjaan, secara Westminster, inilah adalah cara yang terakhir yang kita boleh buat. Datuk Seri, ada juga pandangan daripada penganalisis politik menyatakan bahawa perlu re-election semula, pilihan raya semula untuk mencari seperti apa yang katakan tadi, kalau negara lain boleh nak buat re-election, salah-sasul saya, apakah mungkin Malaysia juga boleh membuat semula pilihan raya? Janganlah sampai sekali pangkah dapat lebih daripada 2 orang Perdana Menteri. Janganlah rakyat pangkah sekali, nak pangkah lagi. Sudahlah, setiap kali pilihan raya, kita dalam keadaan yang susah. Sedar dirilah kita. Negara kita ni sekarang ni, ekonominya sedang berhudung. Rakyat tengah susah. Nak adakan pilihan raya lagi pun, yang untung nanti macam-macam politik. Ada orang tak lah, sebab apa boleh buat duit lagi. Saya merasakan sudahlah. Itu saranan Tuan Agong, berdamailah kamu. Ketepikan. Ini masalahnya sekarang ni, rakyat cuma terpengaruh dengan persepsi. Rakyat cuma terpengaruh dengan janji-janji politik, janji 1000 mimpi. Rakyat terpengaruh dengan pelbagai tuduhan. Jadi akhirnya rakyat buat keputusan. Dalam keadaan begini, kenapa rakyat mesti dihukum? Kita nak bekerja. We have to move on. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bagi saya, hormatilah prinsip demokrasi. Sekarang ini suka tak suka, yang di hadapan Pakatan Harapan. Nombor 2 di belakang, Perikatan Nasional. Kalau Pakatan Harapan nak bersama dengan Perikatan Nasional, dia tak nak, ambil yang nombor 3, campur. Jadi balik kerajaan. Sejenis unity government. Ini perlu dibentuk. Kerajaan mesti dibentuk. Negara perlu move on. Jangan dibiarkan kerana asyik politik. Selama 4 tahun negara ini terjebak dalam politik yang tidak ada kesudahan. Sekali pangkah 3 Perdana Menteri. England sekali pangkah ada 4 Perdana Menteri. Apakah kita nak ikut style itu? Yang baik itu biarlah kita buat cara kita. Tak semestinya kita mengikut apa yang dilakukan oleh orang luar. Kita acuan politik kita sendiri. Politik di sini, bumi Melayu ini ada santunnya. Lihat apa dilakukan oleh Puan Jokowi. Kerana dia menyantuni politik dengan baik di Indonesia, berdamai antara Pak Jokowi dengan musuh ketat politiknya, akhirnya negara Indonesia mengambil semua pelabur-pelabur yang ada di Malaysia ini lari ke Indonesia. Apakah kita mau berterusan begini? Besok bukan hanya negara kita di belakang, kita mungkin di belakang lagi Myanmar lagi. Mungkin kita yang tercorot sekali kerana kesan daripada percaturan politik. Ini ditentukan oleh pimpinan. Pemimpin berhentilah memikirkan soal diri. Berhentilah berfikir soal untuk memegang jawatan itu dan ini. Serahkan pada yang menang, bantu. Sepatutnya sekarang ini, ahli-ahli parlimen. Sebab itu saya bersetuju. Kalau UMNO Barisan Nasional mengambil keputusan, tak apa lagi jadi pembangkang, kita menjadi pembangkang yang konstruktif. Kita menjadi pembangkang yang menambah nilai.
Sebab kita tak mahu lagi parlimen dijadikan kandang sarkis macam yang lepas-lepas. Rakyat dah jelek. Sebab itu rakyat buat keputusan yang bukan-bukan. Kalaulah sepanjang pilihan pemilih ini pentadbiran yang dulu dilihat pentadbiran itu baik untuk rakyat, ahli parlimen tak bergamuk, tak berkecamuk dekat parlimen, saya yakin dan ekonomi maju, maka negara kita aman, rakyat pasti akan menyokong kita. Tapi kerana kita mengizinkan keadaan yang sebegini, menteri-menteri yang ada tu, yang selalu setiap malam saya katakan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, you are fail to solve the harga makanan. You have failed to solve the food security. Sebab itu rakyat menyampah. Rakyat terkurung. Dia Tan Sri Muhyiddin kena sedar diri. Kamu kurung rakyat selama 3 bulan. Saya pergi ke Langkawi, lingkup habis industri hotel. Saya pergi ke Keluang. Berterabur kedai-kedai itu semua yang for sale, for rent, dah tak ada. Jadi dalam keadaan begini, rakyat mengharapkan. Jadi sekarang ni bagi peluang lah pada yang menang tu. Jangan cakap banyak-banyak, berdamailah kamu. Perdamaian itu adalah lebih baik. Tetapi, jangan sampai kamu menyimpan pengkhianat. Yang ada masalah sekarang ni, dalam gerombolan ini ada pengkhianat. Kita berbalah, okey, kita berperang. UMNO, Barisan Nasional dengan PKR, UMNO, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, kita berperang. Tetapi bila kita berdamai, jangan simpan pengkhianat. Ini akan merosakkan perdamaian itu. Lina. Baik. Datuk Seri ada yang kata bahaya sangat ni. Tahulah penyokong UMNO. Saya orang UMNO. Saya orang UMNO. Kena ngaku. Tak neutral kenyataan hari ni. Saya cuba untuk neutral, tapi saya orang UMNO, saya naklah supaya kalau boleh Datuk Seri ambil dia Perdana Menteri. Tapi kita menerima hakikat bahawa dari sistem ekonomi demokrasinya Datuk Seri Anwar Ibrahim lah sebagai pemimpin parti itu. Kita kena terima hakikat ni. Marah memang marah. Meluat memang meluat. Tapi rakyat dah berkeputusan, kita menghormati keputusan rakyat. Sepanjang kita kempen, kita utamakan rakyat. Bila sekarang nak bentuk kerajaan, kamu membelakangkan rakyat. What a fallacy politician you are. Tu marah saya tu. Sebelum kita bersama dengan APEC, kenapa agaknya Datuk Seri Ahmad Zahid tidak perlu mengundurkan diri kerana kalah dan ikut apa yang kita tahu Datuk Seri Najib mengundurkan diri ketika kalah pada PRU ke-14 lalu. Mengapa Zahid tidak perlu undur diri? Dina, waktu Datuk Najib memimpin pilihan raya dulu, beliau adalah Presiden Parti dan pemimpin kerajaan. Kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang. Itu pun secara dia orang minta tuntut dia berhenti, dia pun berhenti. Okey? Dan ini kalau nak suruh dia berhenti, Mai Sabri kena berhenti. Sebab Datuk Zahid memimpin parti dan bukan menjadi pengarah pilihan raya. Jadi bagi saya tak sebab, dan kalau nak cari lagi siapa lagi ada calon-calon pemimpin yang boleh mentadbir parti kita sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Zahid sewaktu kita bangkit. Saya yakin selepas ini bila tubuh kerajaan, UMNO Barisan Nasional akan bangkit. Kita kecundang, bagi saya terus terang lah. Sebab rakyat marah. Dah bagi pada UMNO pun jadi Perdana Menteri, masalah kami tak selesai. Nak minta EPF, tak dapat. PF 2.0. Harga barang, berlambat-lambat jatuh. Wujudkan pula kerajaan keluarga Malaysia. Apa benda kamu janji nak bagi pada rakyat bantuan daripada 2,500 sama Datuk Najib, turun merosot, tak semua dapat. Jadi banyak kes-kes yang berterabur yang tak diselesaikan dan paling penting kita meletakkan poster boy Datuk Seri Ismail Sabri. Anak-anak muda marah sebab ikon anak muda adalah bosku. Jadi bila mereka melihat sebagai Perdana Menteri, beliau tidak melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri untuk menegur badan kehakiman dalam isu Hakim Nazlan, dalam isu Tommy Thomas, dalam isu penghakiman. Ini yang dilihat oleh anak muda, nak bagi pada kamu pun kamu tak boleh buat. Sebab itu, mereka, ikon mereka bosku. Kita pula UMNO Barisan Nasional, poster boy Datuk Ismail Sabri. Pengarah pilihan raya, Datuk Mahasan. Ini kesilapan. Jadi semua kena pikul tugas dan tanggungjawab ini. Sebab itu saya tak setuju Datuk Zahid meletak jawatan. Dina. Respon daripada APEC sendiri terhadap bila saya katakan tadi perlu atau tidak Presiden meletakkan jawatan, Datuk Seri menyatakan tidak perlu kalau nak 3 orang sekali. Tapi dari sudut kita melihat
kelazimannya, dari sudut orang kata menghormati kepada kehendak parti itu, dari sudut pandang apa yang mungkin berbeza? Nombor satu, saya bukan ahli UMNO atau maupun Barisan Nasional. Daripada sudut rakyat sendiri bagaimana? Melihat rakyat mendesak dari luar tahu perkara itu perlu diletak jawatan tetapi tidak. Saya berpendapat rakyat Malaysia nakkan Datuk Seri Zahid, yang sayangkan Barisan Nasional khususnya nakkan Datuk Seri Zahid meletakkan jawatan serta-merta. Ini pendapat saya mengenai rakyat Malaysia. Ini bukan pendapat saya I refuse to give my opinion. Tapi saya cuma nak bagi beberapa contoh lagi. Datuk Dominic Lau, Presiden Gerakan dalam Perikatan Nasional dapat 0 kerusi. Ya. Sepatutnya beliau kalaulah membuat persembahan ini, beliau juga harus meletakkan jawatan. Bukan saja beliau. Nampaknya Tun Dr. Mahathir pun belum meletakkan jawatan sebagai Presiden GTA. Cumanya saya berpendapat bahawa rakyat Malaysia yang sokong Barisan Nasional inginkan Datuk Seri Zahid untuk meletakkan jawatan. Itulah. Tapi I reserve my comment sebab saya bukan ahli Barisan Nasional. Baik, Datuk Seri, kita melihat sebelum ini kenyataan daripada Datuk Seri Ismail Sabri juga rela dipecat. Beberapa anggota juga rela dipecat. Antaranya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein juga rela dipecat sekiranya ada kerjasama di antara BN dan juga PH kerana mereka membawa suara no PH, no Anwar, no DAP. Itu juga dikira. Tok Mat Hassan juga sudah pun menyatakan bahawa rela dipecat. Ini sudah menyatakan bahawa kerelaan masing-masing mendukung kepada kekalahan parti dan bersetuju untuk tidak ada kerjasama dengan mana-mana sama ada PH ataupun PN, duduk di kerusi pembangkang saja. Tetapi kita tidak dengar Datuk Seri Ahmad Zahid menyatakan sebegitu. Saya tengok waktu kita kalah pilihan raya 2018. Okey. Kemudian ditubuh kerajaan Perikatan Nasional. Masa itu juga, kenapa kamu boleh terima PBN sedangkan dalam Perhimpunan Agung PAU, kita menolak PBN. Jadi sebab saya katakan, sesuatu yang menguntungkan kamu, maka kamu tak membelakangkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan kamu, saya rela dipecat andainya ada kerjasama dengan PBN. Saya kata ini satu kenyataan politik, bukan satu kenyataan yang tulus ikhlas, yang berpegang pada prinsip. Kalau prinsip, Datuk Ismail Sabri, dia dah berhenti lagi jawatan daripada menteri. Waktu UMNO Barisan Nasional menarik sokongan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dia pergi buat press conference. Berapa ramai menteri-menteri daripada UMNO, termasuklah Anwar Musa apa semua, berdiri di panggung bandaraya itu menyatakan sokongan. Apakah mereka tidak menentang? Tapi Presiden UMNO berlapang dada. Tak apalah, bagaimanapun kita teruskanlah, kita tarik sokongan. Jadi kalau ini soal ini bagi saya lah, kenyataan-kenyataan yang bagi saya retorik in politik lah. Nak tunjuk kamu hebat, kalau betul-betul dia lepecat, keluar parti. Kalau dia betul-betul satu orang yang ada prinsip, dia buat macam Allahyarham Tan Sri Jaafar Albak. Saya tak bersetuju Tengku Abdul Rahman meninggalkan Singapura daripada Malaysia. Dengan ini, saya meletak jawatan. Tun Dr. Ismail dulu, saya tak bersetuju letak jawatan. Sepatutnya mereka letak jawatan. Bukan suruh orang lain letak jawatan. You must show you punya prinsip first rather than telling people that you got the principle. What type of principle you have? Perhimpunan UMNO telah pun memutuskan tiada kerjasama. No PBM, no DAP, no PKR yang ke belakang. So sekarang ni bila nak tubuh kerajaan Perikatan Nasional, bila nak tubuh kerajaan keluarga Malaysia, hilang no PBN. Yang tinggal no DAP, no PKR. What type of people you are lah bercakap. Jangan kamu membohongi rakyat. Jangan kamu menipu rakyat. Sesuatu yang ada keberuntungan untuk kamu, kamu kata okey. Kalau merugikan kamu, kamu tak dapat jawatan Perdana Menteri. Kamu tak dapat jawatan Timbalan Menteri. Kamu mungkin tak dapat duduk dalam kabinet. Saya berprinsip. Saya rela dipecat. Apa benda lah ni. Berhentilah dulu sepatutnya. Silalah. Baik, kalau kita melihat sekiranya BN memilih Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan untuk tempoh 5 tahun ini, apakah BN mungkin ditawarkan untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri ataupun hanya menyokong sahaja untuk SD menyokong Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri tetapi tetap menjadi pembangkang yang konstruktif di dalam Dewan?
Buat sampai sekarang saya tidak menyatakan pendirian diri dan juga untuk menjawab soalan ini saya juga tidak akan menyatakan pendirian peribadi diri sendiri, malah menyatakan apa yang saya berasa bakal berlaku sekiranya Barisan Nasional memberi sokongan kepada Pakatan Harapan untuk menubuh kerajaan. Senario 1, senario 2, Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional menubuh kerajaan ataupun kekal sebagai banggaan bagi CSA. Kalau Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, apa yang berlaku ialah saya percaya bahawa mereka akan melantik seorang ketua persetujuan SPRM dan juga Peguam Negara untuk mendakwa pemimpin-pemimpin dari PPBM khususnya yang pernah melibatkan dalam kes-kes rasuah. Saya tak mau menyatakan nama-nama sesiapa di sini sebab saya tidak pasti. Cumanya apa yang saya khawatir ialah banyak sangat duit tu yang terpakai dalam PRU ni oleh Perikatan Nasional dan duit itu perlu diberjelaskan sumber-sumbernya. Dan kebaikan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan, nombor satu kerajaan dapat ditubuhkan. Nombor dua, boleh lakukan siasatan terhadap PPBM dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Dan jikalau terdapat kluster mahkamah daripada PPBM, makalah sama ratalah antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, yang di mana tiga-tiga parti pun ada orang yang terlibat dengan rasuah, maka mungkin senang sikit bagi Barisan Nasional untuk bertanding dalam PRU yang akan datang. Tetapi kalau tidak dapat dakwa mana-mana daripada Perikatan Nasional, sorry Barisan Nasional, you are going to be wiped out. Kamu akan wipe out sebab semua undi Melayu akan pergi ke Perikatan Nasional pada PRU yang akan datang jikalau tiada pemimpin daripada PPB yang didakwa. Itu nombor satu. Senario nombor dua, kalau Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional, maka segala-gala kesalahan, contohnya tahun depan kita tahu para pakar ekonomi telah meramalkan banyak kegawatan ekonomi bakal berlaku pada tahun depan. Maka kalau Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional melakukan tidak begitu mahir atau tidak begitu baik dalam tadbir urus tadbir kerajaan dan menyebabkan kesukaran dan kesusahan di kalangan rakyat, maka undi Melayu dan undi Cina akan pergi ke Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan bakal menang. So Barisan Nasional sepatutnya kekal di pembangkang dan memberi confidence and supply kepada mana-mana parti sekarang. Pakatan Harapan pun, Perikatan Nasional pun bagi saja confidence supply, tetapi rakyat sudah bersuara harus kekal sebagai pembangkang, maka dia boleh berfungsi sebagai satu handbrake. Handbrake ni adalah penting. Contohnya kalau Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional melakukan sesuatu yang mendatangkan kemarahan kepada rakyat, Barisan Nasional can anytime tarik balik CNS itu dan call for election. Sekali lagi mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun, anytime. So at least rakyat tahu Barisan Nasional adalah handbrake bersama dengan GPS dan GIS adalah satu handbrake. So bagi pandangan saya, Barisan Nasional dia gabung dengan PH pun salah, gabung dengan PN pun salah, dua-dua pun salah. Baik kekal sebagai pembangkang dan yang confidence and supply itu biarlah parti yang tentukan, sebab bagi saya dia confidence supply bagi dua-dua pun tak masuk akal. Datuk Seri, tadi apa ada yang menyatakan bahawa sekiranya BN bersama dengan PN boleh terkuburlah BN selepas ini. Kalau kita lihat undi Melayu nanti akan pergi kepada PN. Dan sebelum itu kita kena tahu orang pemimpin PBBM ni semua otai dari Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Mereka tahu jentera macam mana jentera BN gerak, mereka tahu macam mana dapat duit, mereka tahu macam mana nak uruskan pilihan raya lagi mahir daripada Barisan Nasional sekarang. Sebab Barisan Nasional contohnya Datuk Seri Ismail Sabri ke, Datuk Seri Zayed Mehdi ke punlah junior kepada Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun setaraf dengan mereka. So dan kalaulah Barisan Nasional join Perikatan Nasional, maka saya kata join ni, so sekarang ada 4 senario. Kalau join tu dia akan dimakan. Saya rasa dimakan. Kalau kekal sebagai pembangkang adalah satu pilihan yang tepat dari segi politik dan dari segi persepsi dan juga dari segi perundangan, kerana Barisan Nasional harus menerima hakikat bahawa Barisan Nasional telah ditolak oleh rakyat, harus berada di barisan pembangkang. Datuk Seri, komen sikit mengenai ditelan di saya melihat Perikatan itulah Nasional apa yang sekiranya BN bersama dengan PN itu. Kalau Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional, apa yang Apik cakap tu benar. Kerana matlamat penubuhan Barisan Perikatan PBBM adalah nak bunuh UMNO. Itu memang benar, jelas. Artinya kamu serah nyawa lah.
kamu beri pisau kepada ini PBM untuk sembelih UMNO. Ini pasti akan berlaku. Tambah-tambah lagi jika mereka mempunyai kuasa. Macam mana kata Apek tadi, pilihan raya baru ni kita bertanding dengan serba kekurangan. Tapi Perikatan Nasional, Satu Malaysia, semua orang tahu, dah tular dah dalam media sosial. Duit berbilion digunakan. Seandainya kita dengan Perikatan Nasional, kita tak dapat lagi nak bertanding di kawasan-kawasan Pantai Timur. Kerana negeri-negeri itu telah pun dikuasai oleh parti PAS, kerabat dalam Perikatan Nasional. Jadi macam mana pula kita nak menyanggah dalam satu gabungan? Tetapi kalau kita dengan Pakatan Harapan, kita masih lagi berhak untuk bertanding di kawasan-kawasan yang majoritinya orang Melayu, kerana undi yang Pakatan Harapan dapat majoritinya datang daripada kawasan urban ataupun semi-urban. Dia bukan datang dari kawasan pedalaman, perkampungan, tidak. Jadi ruang untuk UMNO bangkit ada. UMNO boleh bertanding sebebas-bebasnya di kawasan Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Cuma kalau di Selangor ni kena berkira baliklah. Itu pun mana yang UMNO Barisan Nasional menang, bolehlah bincang. Bukan? Tapi kawasan-kawasan urban macam di kawasan Hulu Selangor misalnya, kawasan Hulu Langat misalnya, kawasan Kuala Langat misalnya. Ini kawasan boleh dirunding. Tetapi kalau dengan PBM, minta maaf, minta ampun, kalash, habis, tak ada apa-apa. Tetapi kalau kita bertindak sebagai parti pembangkang, to check and balance, sebagai handbrake lah kata Apek tadi itu, juga satu benda yang noble. Tapi apakah dalam politik di Malaysia ini boleh diangkat noble feeling ataupun novel pengiktirafan? Adakah ini boleh memenangkan kita? Barisan Nasional noble, nak jamin kestabilan, bersetuju bahawa Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, noble lah ni. Akhirnya ruyup daripada 79 tinggal 30 saja. Noble, sebab kita beri kawasan-kawasan ini atas prinsip kerjasama yang termeterai antara UMNO dengan MCA dengan MIC. Apa jadi? Presiden MIC pun ruyup. Kalau mereka nak katakan Presiden UMNO kena tak jawatan, Presiden MIC kena turun. Dia sendiri kalah. Kalau nak katakan MCA, MCA masih lagi kekal dengan 2 batu nisan. Kalau dia nak menang dapat 10 kursi, itu lain. Sebab itu saya katakan sekarang ni, you tak boleh nak blame. You cannot put one finger to others, whereas 3 fingers going to you. Jadi bagi saya melihat, kalau dari segi langkah politik yang terbaik, pertama sekali UMNO dilihat sebagai parti yang menghormati prinsip demokrasi, iaitu mengakui yang menang dan membantu pihak yang menang itu untuk mentadbir rakyat. Yang penting sekarang ni, berdamailah kita, buka dada dengan baik, berlapang dada, bantu. Kalau menteri itu baik, kita kena sokong. Kalau tak baik, kita juga harus bercakap dengan jelas. Ini tak betul, pelantikan orang ini, dia dah buat kerja tak betul. Kita tak mau pula nanti dilantik balik menteri yang kira ikan kembung dalam laut. 3 bilion apa semua dilantik sebagai menteri pertanian lagi. Kita tak mau pula lagi menteri yang suruh kita minum air minyak kelapa sawit sari sesudu. Dilantik balik kepada Kementerian Komuniti. Kita tak mau pula nak lantik pula Menteri Pendidikan yang nak tukar kasut putih pada kasut hitam balik pada kawasan jadi Menteri Pendidikan. Ini perlu diubah. Jadi UMNO kalau bersama dengan Pakatan Harapan paling tidak boleh bersuara. Kerana mereka ini terbukti telah pun gagal menjadi board ataupun members of the cabinet. Jadi ada check and balance dalam kerajaan. Di luar kerajaan pun boleh jadi check and balance. Tapi kalau kita ada jadi dalam kerajaan, pembangkang kita ada daripada PAS ada, daripada Perikatan Nasional ada, mereka juga seharusnya jujur untuk memberi bangkangan ataupun konstruktif idea. Kalau mereka jujur pada rakyat. Tetapi kalau kita berada dalam kerajaan, kita juga boleh jadi check and balance. Macam mana kata Apek tadi, kalau keadaan begini, kita dah tegur pun tak nak buat juga, kita keluar daripada kerajaan. Ini tak ada masalah. Bagaimana Apek? Setuju. Apek banyak temenung ni, faham ni Apek? Baik, kita di hujung ini. Banyak kali disebut mengenai YB berdamailah demi rakyat, YB berdamailah demi negara, YB berdamailah untuk kita semua ni. Keseluruhan 21 juta lebih pengundi mengharapkan negara ini ditadbir oleh sebuah kerajaan yang jitu. Apa yang boleh dikongsikan sebagai penutup Datuk Seri sebelum kita kepada Apek? Okey, saya mengharapkan yang sudah tu sudahlah. Hujan lebat macam mana pun
pasti berhenti. Petir sekilat sabung menyambung sudah pun berakhir. Kalau banjir, kita selesaikan masalah banjir. Sekarang ni tak ada banjir pun. Yang Bang tidak mengakan konon-konon banjir dan sebagainya. Tak ada. Jadi sekarang ni hujan dah berhenti. Mulakanlah. Early bird catch the big worm. Jadi burung-burung yang berterbangan di awal pagi. Sekarang ni kita anggaplah fajar sudah pun menyingsing. Dia dalam keadaan begini, kita harus memulakan tugas. Rakyat bekerja sebagai rakyat yang ikhlas pada negara dan keluarga. Kaki tangan kerajaan bertugaslah. Kerana kali ini saya yakin tentulah mereka akan ada check and balance. Jadi SPRM pun akan sentiasa memantau. Pihak polis bersedia. Hari ini pun kita dapat tahu bahawa semua kawasan-kawasan nak masuk ke kota-kota ada sekatan jalan raya dan sebagainya untuk menstabilkan dari segi keselamatan. Sekali lagi saya katakan, saya tak tahu sama APEC setuju tak setuju. Saya sering kali menyatakan, warga kita ada 3 warga negara. Ya, satu kaum lah, yang terbesar lah di Semenanjung. Saya tak cakap di Sabah dan Sarawak. Semenanjungnya Melayu, India, Cina. Bagi orang Melayu, dia merasakan ini bumi tercintanya. Mesti patuh kepada tata susila, menghormati agama, budaya orang Melayu, bahasa Melayu, jangan disentuh. Bagi masyarakat Cina, yang paling penting bagi mereka, mereka boleh cari makan. Ini paling penting. If I cannot survive in my business, I will go against you all out. Yang kedua, anak-anak saya boleh mendapat pendidikan. The education for the Chinese community is the most important. Jadi, pastikan prasarana persekolahan anak-anak, pendidikan anak-anak dibantu tanpa ada sebarang prejudis ataupun kezaliman pada mereka. No. Yang ketiga, yang paling penting, mereka mengharapkan keselamatan terjamin. Bagi warga India pula, mereka mahu melihat sebab mereka di tengah-tengah MIC, Malaysia, Indian Chinese, MIC, India, dia tengah-tengah. You baik, saya sokong. You tak nak baik, sorry. Jadi dalam keadaan begini kita mahu melihat kerajaan yang baik, warga yang baik, negara kita makmur, Lina. Negara berkali-kali saya katakan, we still have. Tetapi